Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan dan juga pensyarah iaitu Prof Madiah Zulyadini yang merupakan pensyarah bagi subjek HGF 3063 yang mana adalah mengenai dengan hidrotropika. Baiklah, video ni adalah mengenai dengan pentafsiran akhir yang mana bertemakan seperti kelestarian sumber air di Malaysia dengan masalah dan prospek. Baiklah, melalui sumber air. Apa yang kita tahu mengenai sumber air? Air adalah satu keperluan yang penting dalam kehidupan kita. Baiklah, saya nak terangkan Terdapat 97% air di permukaan adalah air masin daripada lautan. Dan hanya 3% daripada sumber air bersih adalah air tawar, yang mana kita gunakan selalu untuk aktiviti harian kita. Aktiviti harian tu seperti berniaga, membasuh, memasak dan sebagainya, yang mana kita memerlukan sumber air yang bersih. Selain pada kegunaan harian untuk individu, untuk diri sendiri, keperluan air bersih tu juga diperlukan untuk industri-industri seperti industri IKS, aktiviti seperti pertanian dan sebagainya, yang mana mereka memerlukan sumber air yang bersih untuk menjalankan aktiviti mereka. Cuba anda bayangkan, air kotor, apa yang akan jadi nanti dengan sumber-sumber kita tu. Jadinya sumber air adalah penting. Kita dapat lihat antara kepentingan bekalan air adalah untuk aktiviti harian dan merangkumi daripada aspek ekonomi dan sosial. Di negara kita juga terdapat beberapa jenis pandang jarak fizikal dan juga peringkat saliran air yang mana menjadi punca kepada bekalan air bersih kepada kita. Bekalan air bersih ni kemungkinan ia berpunca daripada alam semula jadi maupun daripada manusia, yang mana terciptalah sumber air. Sebagai contoh, terdapat juga sumber-sumber air ni yang berasaskan daripada betul-betul saliran air sungai, tasik-tasik utama, empangan dan juga paya. Di Malaysia, negara kita ini, yang mana menerima jumlah taburan hujan yang tinggi, iaitu di antara 2,500 mm hingga 3,000 mm untuk setahun. Malaysia juga kaya dengan dua sumber air, iaitu air permukaan dan juga air bawah tanah. Melihatkan air permukaan, iaitu air yang didapati di permukaan daratan. Apabila hujan turun, akan mengalami beberapa proses hidrologi. Air akan mengalir ke permukaan bumi dan menjadi air permukaan, yang mana sampai ke sistem saliran seperti empangan, tasik dan sebagainya. Sungai merupakan sumber air utama untuk kegunaan harian seperti industri dan sumber pengairan bagi pertanian. Sebagai contoh, sungai dan tasik yang terdapat di Malaysia yang mana membekalkan sumber air adalah seperti Sungai Kelantan, Sungai Kinabatangan, Sungai Ranjang, Sungai Munda dan juga Sungai Pahang. Manakala bagi tasik pula, kita dapat lihat seperti Tasik Berak, Tasik Kenyir, Tasik Cendero, Tasik Banding dan sebagainya. Selain itu, air bawah tanah pula. Air bawah tanah merupakan bekalan air yang tersimpan di dalam lapisan tanah atau batuan yang terletak di bawah permukaan bumi, yang mana terdapat 3% saja penggunaannya di Malaysia. Melihatkan perkara yang mana mempengaruhi kelestarian sumber air di Malaysia ini adalah, kita dapat lihat ianya berpunca daripada
manusia atau semula jadi? I wonder how, 'cause you don't even know. I can Baiklah, melihat kepada masalah. Setiap masalah mesti adanya punca. Yang mana berlakunya banjir di Kelantan. Kita dapat lihat banjir ni berpunca daripada pembalakan. Yang mana berlakunya tanah runtuh dan menyebabkan berlakunya banjir yang mana hampir menenggelamkan satu Kelantan. Selain itu, masalah yang berpunca daripada manusia adalah dari segi pembuangan sampah sarap. Yang mana mereka bertindak dengan membuang sampah sarap ke dalam sungai. Ini kita dapat lihat kebanyakan sungai di Malaysia tercemar dengan sampah sarap dan sisa industri. Berdasarkan pantauan Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2016, sebanyak 229 daripada 4,473 sungai di seluruh negara didapati tercemar. Kita dapat lihat daripada pembuangan sampah ini telah menyebabkan pencemaran sungai. Ini kerana dalam sampah tu kita tahu apa yang isi dia. Sebagai contoh, kita tengok daripada segi industri, seperti mereka membuang bahan-bahan kimia ke dalam sungai, yang mana menyebabkan kemerosotan sumber air itu. Secara tidak langsung telah merosakkan ekosistem sungai, yang mana pada awalnya dalam sungai itu terdapatnya ekosistem seperti terdapatnya tumbuh-tumbuhan dan haiwan, yang mana akibat daripada tindakan manusia itu telah menyebabkan berlakunya kemerosotan terhadap sungai itu. make your hands clap. Said I can make your hands clap. Masalah kelestarian sumber air ini yang berlaku akibat daripada semua ini adalah berpunca daripada fenomena cuaca. Okey, apa yang kita tahu tentang fenomena cuaca ni? Fenomena cuaca ini adalah seperti berlakunya kemarau dan El Nino, yang mana merupakan salah satu punca berlakunya krisis air di Malaysia. Kita dapat lihat pada tahun 2016 yang lalu berlakunya fenomena El Nino, yang mana telah menyebabkan kemarau di seluruh semenanjung Malaysia. Somebody save your soul, 'cause you've been sinning in the city. I know. Kesan daripada masalah yang berlaku itu akan menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan air bersih. Yang mana daripada kekurangan air bersih itu juga telah menyukarkan kegiatan harian penduduk dan mengganggu sektor perindustrian. Selain itu, kesan terhadap tanah, yang mana krisis air ini akan menyebabkan tanah menjadi kering kontang dan mengubah tekstur tanah. Masalah ini telah memberi kesan kepada kegiatan seperti pertanian, yang mana melihatkan penanaman padi seterusnya menjejaskan bekalan makanan dan hasil pengeluaran negara. Selain itu, terdapat juga kepupusan flora dan fauna. Ini akibat daripada pencemaran air yang menyebabkan flora dan fauna mati dan pupus. Pencemaran air ini pula telah memberi buruk kepada kehidupan akuatik. Too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me. Selain itu, kemudaratan kepada manusia. Dalam ini, penyakit seperti penyakit bawaan air boleh menular kepada manusia setelah bekalan air bersih tercemar. Sebagai contoh, seperti penyakit bawaan air adalah seperti taun dan demam kapialu. Luxury, my sugar and gold. I want your sex and your affection when they're holding you. Krisis air di Malaysia ini akan memberi kesan dalam masa pendek maupun dalam masa panjang kepada penduduk, yang mana kita boleh lihat seperti berikut. Close, 'cause you don't even know. I can make your Antara sektor yang menerima tempias daripada krisis sumber air di Malaysia ini adalah seperti sektor pertanian. Yang mana seperti penanaman padi, pengusaha penanaman kecil-kecilan dan sebagainya. Mereka memerlukan sumber air yang bersih untuk penjanaan mereka punya pertanian mereka. hands clap. Said I can make your
Seterusnya, melihat kepada prospek dan masa depan sumber air di Malaysia, yang mana kita dapat lihat mempunyai potensi yang tersendiri, yang mana kita boleh lihat bolehnya pembukaan seperti pembukaan kawasan peternakan ikan air sawah, IKS, dan juga penanaman padi sawah. Every night when the stars come out, am I the only? Selain itu, dalam aspek sosial pula, sumber air ini memainkan peranan yang penting, yang mana kita dapat lihat daripada sektor pelancongan. Living all around, need to believe you could hold me down. Pihak kerajaan juga telah memainkan peranan penting dalam menjaga sumber-sumber air Malaysia, yang mana kita dapat lihat pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam pemeliharaan dan pemeliharaan sumber-sumber air bersih di Malaysia ini, yang mana melalui pemeliharaan dan pemeliharaan ini penduduk setempat dapat menikmati sumber-sumber air yang bersih bagi kegunaan harian mereka. Cause I'm in need of something good right now. We could Pemeliharaan dan pemeliharaan kawasan tanah hujan adalah amat penting. Hutan di kawasan tanah tinggi berpandang sebagai kawasan tanah hujan, yang mana dengan penjagaan dan pengenalan kawasan tanah hujan penting untuk memastikan sumber air yang selamat dan bersih. Sebagai contoh, kawasan hujan seluas 100,600 hektar di Padang Terap, Kedah, yang mana merupakan kawasan tanah hujan bagi kawasan Empangan Pedu. be screaming till the sun comes out. And when we wake, we Seterusnya, melalui kempen kesedaran terhadap sumber air, pihak kerajaan maupun pihak NGO perlu memainkan peranan terhadap kelestarian sumber air di Malaysia ini, kerana sumber air adalah amat penting dalam aktiviti seharian dalam hidup kita. Oleh itu, dengan memberi ilmu atau didikan kepada masyarakat, ia akan memberi kesedaran kepada mereka untuk lebih menjaga sumber air di Malaysia ini. be the only sound. Get on my knees and say you're free. Selain itu, rawatan air kumbahan, yang mana melalui rawatan air kumbahan ini diproses daripada bahan pekerjaan yang diasingkan, dirawat, ditapis dan dilepaskan ke sungai, yang mana tujuannya adalah untuk menjadikan air selamat digunakan. Sebagai contoh, pihak kerajaan Malaysia telah menubuhkan Indah Water Consortium IWK pada tahun 1994 untuk membangunkan dan menyelenggara sistem rawatan air kumbahan di Malaysia. That can make your hands clap. Secara keseluruhannya, kita dapat lihat di mana Malaysia sebuah negara yang kaya dengan sumber-sumber airnya. Tapi kita perlu ingat yang mana bekalan air bersih ini akan tercemar jika masyarakat tidak mempunyai pengetahuan terhadap penjagaan sumber-sumber air. Yang mana dengan melakukan aktiviti kerosakan seperti membuang sampah, mencemarkan sungai dan sebagainya, yang mana akan menyebabkan kawasan tanah air akan tercemar. Oleh itu, kita dapat lihat kerajaan juga telah memainkan peranan dalam penjagaan seperti pemeliharaan dan pemeliharaan sumber-sumber air di Malaysia ini, yang mana kesannya akan kita dapat lihat daripada segi kesihatan dan pelancongan. Kita dapat lihat dari segi kesihatannya, kita dapat bekalan air yang bersih, dan dari segi pelancongan pula kita dapat menarik pelancong-pelancong dalam negara maupun luar negara untuk datang. Yang mana sebagai contohnya kita dapat lihat di kawasan seperti di Royal Belum, yang mana merupakan kawasan tanah tinggi yang mempunyai tadahan air, yang mana telah menjadi tarikan kepada pelancong dalam negara maupun luar negara. Sekian, terima kasih.